TV KPM. Ya, Cak. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, hos anda pada hari ini selama 1 jam. Saya akan bersama-sama dengan semua kawan-kawan hari ini dan Abang Fizi nak pesan kepada semua, ingat jangan keluar rumah, jaga SOP, pakai pelitup separuh muka dan yang paling penting sekali, layan je Didik TV KPM. Okey, hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang sememangnya mulutnya seakan-akan saya. Nak tahu siapa? Jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Jom, jom. Apa hal ada kotak tadi ni? Kotak siapa ni? Kotak ajaib. Fizi? Kotak ajaib cikgu tu, Fizi. Cikgu Mas punya ke? Ya, saya. Alamak. Puas cikgu mencari tadi. Puas cikgu cari? Ha. Saya tak tahu cikgu. Tiba-tiba ada atas meja saya cikgu. Okey, tak apa. Fizi simpan, jagakan baik-baik tau. Baik cikgu, baik cikgu. Ajaib tu, Fizi. Okey kawan-kawan, hari ini kita bersama dengan Puan Masitah Leman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11, Sekolah Sukan Negeri Selangor Shah Alam Selangor. Apa khabar Puan Masitah? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Fizi Ya apa khabar? Allah, alhamdulillah bertambah-tambah sihat Puan Mas. Ya. Puan Mas, hari ini macam mana perjalanan daripada Shah Alam ke sini? Jalan agak sesak, tapi biasalah. Kita kan ada banyak laluan alternatif. Betul. Alhamdulillah dapat juga cikgu sampai tepat pada masanya. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu kita nak pesan kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021 dapat menjaga SOP. Bandai, bukan SOS tau, tapi SOP. Baik, di tangan Abang Fizi sekarang ni ada gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Kita guna sama-sama cikgu. Kita elakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Walaupun kita dah lengkap 2 dos vaksin. Ya, itu betul cikgu. Tapi kita belum kebal lagi. Belum kebal ya. Baiklah. Belum. Dengan varian-varian yang baru ni cikgu. Ya, betul. Kita harapkan semua dapat menjaga diri, dapat menjaga SOP dan kalau yang paling penting, tak ada urusan-urusan yang penting dekat luar. Duduk di rumah, layan je Didik TV KPM. Cikgu, hari ini kita akan belajar apa cikgu? Fizi, cikgu nak jawab dengan lagu lah, Fizi. Lagu cikgu? Wow, kali pertama cikgu nak jawab dengan lagu. Tapi cikgu nak nyanyi sama-sama dengan Fizi, boleh? Saya boleh cikgu. Boleh ya? Cikgu mula dulu. Cikgu mula dulu, saya sambung cikgu ya. Baiklah. Baik. Tanya sama pokok. Aduh. Apa sebab goyang? Ambai. Nanti jawab pokok. Angin yang goncang. Tanya sama angin, apa sebab hujan? Nanti jawab angin. Tanyalah awan. Itu dia nyanyian hebat daripada Cikgu Masitah kita. Cikgu berapa lama cikgu praktik untuk menyanyi cikgu? Janganlah macam tu, Nampak dia Fizi. punya tonasi cantik cikgu ya. Jangan macam tu, Fizi. Nada dia pun tepat. Baiklah. Okey, kawan-kawan, hari ini saya tidak bersama-sama dengan Cikgu Masitah saja. Hari ini kita bersama dengan kawan-kawan saya, sekolah-sekolah pilihan kita. Kita bersama dengan kawan-kawan dekat SMK Seksyen 11, Sekolah Sukan Negeri Selangor Shah Alam Selangor. Mana dia kawan saya nama Ili ni? Ili, sila kenalkan diri Ili. Ili. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Inisha Sri binti Rusli dari SMK Seksyen 11. Cita-cita saya nak jadi ahli farmasi. Ahli farmasi cikgu. Alhamdulillah, semoga tercapai cita-cita awak tu ya. Baik, Ili kita dah kenal. Sekarang kita nak bersama dengan Syuhada. Mana dia Syuhada? Syuhada. Oh, Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam. selamat sejahtera. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11. Saya ingin menjadi accountant. Accountant. Oh, seorang jadi ahli farmasi, seorang jadi accountant. Ni seorang lagi ni kita bersama-sama dengan Izzuddin. Izzuddin. Oh, Izzuddin. Assalamualaikum, saya Izzuddin Abdul Salam bin Jamaluddin dari Sekolah SMK Seksyen 11. Cita-cita ingin menjadi arkitek. Itu dia. Lengkap dah cikgu. Seorang jadi
ahli farmasi kan. Seorang jadi ahli arkitek. Baik, sekarang ni kita nak bersama dengan kawan saya ni daripada Sekolah Agama Menengah Rawang, Muhammad Zorif. Zorif, Assalamualaikum. Ya, saya. Waalaikumsalam. Oi, kacak orangnya. Zorif, sila kenalkan diri Zorif. Bila Zorif berbicara je, saya nampak syuhada tersenyum kat situ. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Ahmad Zorif Wajidi bin Azmul Khairi. Saya dari Sekolah Agama Menengah Rawang dan cita-cita saya ingin menjadi peguam syar'i. Alhamdulillah. Ingatkan ingin menjadi suami. Baik, itu dia kawan kita dekat Sekolah Agama Menengah Rawang, dan seterusnya kita nak ke SMK Kota Kemuning. Muhammad Qiyamullah, sedapnya namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Qiyamullah bin Rostam dan saya dari SMK Kota Kemuning. Cita-cita saya nak jadi angkasawan. Nampak awak punya headphone tu macam seorang angkasawan ya. Tapi wajah awak ada kena-mengena dengan kawan saya ke? Bekas penjabat radio Hot FM nama dia Din. Tak ada. Tak ada. Okey. Baik, terima kasih kepada Qiyamullah. Qiyamullah pun kita dah kenal, cikgu. Yang seterusnya kita nak bersama dengan kawan saya ni dekat Sekolah Menengah Sains Batu Pahat Johor. Kita bersama dengan Muhammad Adham bin Mohsin. Assalamualaikum, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Adham bin Mohsin dari Sekolah Menengah Sains Batu Pahat Johor. Baik. Dan bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah dalam bidang bahasa dan linguistik, insya-Allah. InsyaAllah, abang doakan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Yang paling penting sekali, kita kena jadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan juga tanah air. Cikgu, baik, kita dah berkenalan dengan kawan-kawan kita. Sekarang ni saya nak meminta pandangan tentang mata pelajaran hari ini, itu bahasa Melayu, sintaksis. Segalanya bermula di sini. Betul, Fizi. Saya nak tanya, cikgu, saya nak tanya kepada Muhammad Adham, pandangan awak tentang mata pelajaran yang bakal kita pelajari pada hari ini. Silakan, Adham. Terima kasih Abang Fizi. Sama-sama. Pada pendapat saya, bahasa Melayu ni dia satu subjek yang sangat mudah untuk difahami. Tapi agak sukar untuk dipraktikkan. Yelah, kita semua merupakan penutur jati bahasa Melayu. Baik. Sudah terbiasa bercakap bahasa Melayu. Namun kita sudah biasa melazimkan kesalahan dalam percakapan seharian kita. Jadi dengan cita-cita saya nak menjadi seorang pensyarah dalam bidang bahasa, supaya rakyat Malaysia dapat sedar bahawa bahasa Melayu ini perlu diperbetulkan semula, iaitu kita menormalkan sesuatu yang betul. Itu dia. Wow. Menormalkan sesuatu yang betul. Yeah. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, Fizi, baiklah. Itulah dia. Baik. Itu pendapat daripada Muhammad Adham. Ini abang nak dengar pendapat daripada adik abang yang comel sekali ni, Nur Ili. Apa pendapat awak tentang mata pelajaran yang bakal kita pelajari selama 1 jam pada hari ini, Ili? Silakan, Ili. Okey, pada pendapat saya setuju dengan pendapat Adham juga. Tapi saya suka mata bahasa Melayu ni. Subjek ni sangat menarik tetapi agak mencabar. Macam setengah orang kata bahasa Melayu ni senang, tapi sebenarnya dia agak mencabar sebab banyak benda yang kita perlu fahami. Macam karangan, pemahaman, rumusan. Jadi bukan mudah untuk dapat A, tapi kita semua boleh. Itu yang nak dengar tu, Fizi. Itulah bukan dia. Mudah, tapi semua boleh dapat dan ada potensi dapat, insya-Allah. Itulah dia. Ya, bukan betul. senang nak senang, bukan susah nak susah. Betul. Baik, cikgu. Hari ini kita akan belajar tentang sintaksis, cikgu. Betul, Fizi. Ya. Baik, kita akan menelusuri tentang sintaksis sekejap lagi. Kita rehat seketika. Kita kembali di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, hos anda pada hari ini, ditemani oleh Cikgu Masita daripada Sekolah Menengah Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor. Okey, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu, sintaksis, segalanya bermula di sini. Baik, cikgu, Ya, silakan cikgu. Ya. Baiklah, kita mulakan, Fizi, ya. Ya, cikgu. Hari ini tema kita sintaksis, tema 13, segalanya bermula di sini, ya.
Tadi nampak tak? Apa ni paparan tentang ini adalah muka surat buku teks tema 13 ni ya. Fizi kenal ke burung apa ni Fizi? Itu burung apa cikgu? Saya pun tak pernah nampak burung jenis itu cikgu. Baiklah, ini burung botak upih. Botak upih cikgu ya. Baiklah Fizi, nampak tak indahnya alam. Indah, Jadi kita cikgu. kena jaga kelestarian alam sekitar. Betul tak Fizi? Betul cikgu. Cikgu, macam mana kita nak menjaga kelestarian alam sekitar ni cikgu? Dan saya pun tak faham lestari itu apa cikgu? Kita tanya murid-murid kita Fizi. Kita tanya kawan-kawan kita ni. Abang nak tanya Adham ni. Adham, lestari itu apa Adham? Pada pendapat saya bang, berbentuk keadaan kita menjaga kebersihan dan kesucian alam sekitar ni lah. Ya, tapi kita lihat hari ini macam mana rakyat negara kita khususnya tidak tahu untuk memelihara anugerah Tuhan yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi sedihlah kan. Jadi sebagai rakyat Malaysia kita sepatutnya lebih cakna dengan perkara ini supaya kita dapat memelihara kebersihan alam sekitar pada hari ini. Wah, itu dia jawapan yang sungguh menakjubkan. Kita tanya pendapat Zorif pula, Zorif. Okey, Zorif, silakan Zorif. Okey cikgu, pada pendapat saya lah, alam sekitar ni merujuk kepada semua benda hidup ataupun bukan hidup yang ada secara semula jadi atas muka bumi ni. Dan lestari pula bermaksud benda yang kita tengok tak berubah ataupun dia kekal macam tu je. Betul tu Fizi. Terima kasih Zorif. Kita tanya pula pendapat Syu lah, Syuhada. Syu, mana Syuhada? Syuhada yang cantik, silakan. Ya. Kalau ikutkan pandangan Zorif tadi, maksudnya alam sekitar tu merangkumi bumi tempat tinggal kita ni kan. Jadi kalau persekitaran kita bersih, segar, kita boleh menyeduh udara dengan segar, dengan sihat. Jadi lazimnya kawasan tersebut dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Patutlah saya ada dengan satu slogan ni. Cintai alam sekitar, rakyat sihat, negara bersih. Itu dia. Itu dia. Ya betul tu Syu. Kita dengar satu lagi lah pendapat Izzuddin. Izzuddin. Izzuddin, silakan. Ya saya. Bagi saya, alam bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan muka bumi. Manakala sekitar merujuk keadaan sekeliling atau persekitaran di sesebuah tempat berdasarkan terjemahan literal. Alam sekitar bererti fenomena fizikal termasuk iklim dan cuaca yang terdapat di sekeliling atau melingkungi kehidupan manusia. Kita harus memelihara alam sekitar demi memastikan kelestarian alam ini dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Alhamdulillah, itu dia. Betul tu Fizi, betul. Okey, baiklah. Jadi hari ni antara tema yang ada dalam ni, tajuk-tajuk yang ada dalam tema 13 ni ialah salah satunya kita nampak kat sini kalau Fizi perasan ya. Kalau biasa kita belajar lah ya tentang alam ni, selalunya dalam mata pelajaran apa? Kalau Fizi ingatlah. Kajian tempatan cikgu. Kajian tempatan ya. Geografi kan. Lepas tu ini ada kuasa graviti. Biasanya kita belajar dalam mata pelajaran sains dan fizik. Betul cikgu. Ini yang dikatakan sebagai elemen merentas kurikulum. Baik cikgu. Baiklah, kita teruskan Fizi. Nampaknya murid kita tak sabar. Baiklah, sintaksis ini sebenarnya dalam bahagian bahasa Melayu kertas 2 Fizi. Baik cikgu. Bahagian A dan murid kena jawab semua soalan. Jadi kita nak fokuskan atau nak tumpukan kepada sintaksis hari ini ya. Baik cikgu. Baiklah. Fizi. Dekat terkeselang kata ni. Okey cikgu. Apa perkataan yang Fizi nampak? Saya nampak tanya, aktif, penyata, perintah, cakap ajuk. Betul tu. Tahu tak Fizi, inilah yang dikatakan sebagai sintaksis. Berkait dengan binaan ayat, ragam ayat. Jadi inilah yang kita nak belajar hari ini ya. Jadi kita lihat. Standard kandungan pembelajaran kita hari ini ialah 5.3, memahami dan menggunakan ayat yang sesuai dalam pelbagai bidang. Dan standard pembelajaran kita pula ialah 5.3.3, mengenal pasti dan menggunakan ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang. Dan juga ayat majmuk yang betul mengikut konteks. Tapi Fizi, hari ini kita cuma nak buat ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang. Ya? Tak sabarnya susunan biasa dengan susunan songsang betul. cikgu ya. Baik cikgu. Kita teruskan Fizi. Silakan cikgu. Baiklah, untuk ayat tunggal. Apa tu ayat tunggal? Kita tanya murid kita boleh Fizi? Ayat kita tunggal. Tanya siapa ya? Izzuddin, kita tanya Izzuddin lah. Izzuddin. Izzuddin. Silakan Izzuddin. Apa itu ayat tunggal, Din? Cikgu, setahu saya lah kan, tunggal tu maksudnya satu, macam anak tunggal.
Jadi kalau ayat tunggal mungkin satu predikat dan satu subjek ke cikgu? Ya, betul. Bagus. Pandai Izzuddin. Betul. Baik. Maknanya, betul lah ya. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Tapi cikgu nak tambah sikitlah Fizi ya. Baik, cikgu. Sebenarnya ayat tunggal ini boleh dalam susunan biasa dan juga susunan songsang ya. Okey, kita tengok contohlah Fizi. Baru kita nampak kan? Baik. Contohnya kita mesti menjaga alam sekitar. Subjek dia ialah kita. Betul. Predikat dia ialah mesti menjaga alam sekitar. Ini yang dikatakan sebagai satu subjek, satu predikat. Satu tu bukan satu perkataan Fizi. Dia dalam bentuk frasa. Baik. Ya? Faham, Okey. Kemudian susunan biasa, susunan songsang pula. Contoh tu, kita mesti menjaga alam sekitar, mesti menjaga alam sekitar kita. Ini juga dia merupakan ayat susunan songsang Fizi. Baiklah, kita teruskan. Kita nak minta murid-murid kita kenal pasti apa tu ayat susunan biasa, apa pula ayat susunan songsang. Baik, cikgu. Betul tak? Betul. Okey, siapa nak terangkan? Inus. Saya nak cuba cikgu. Silakan. Laju je setiap. Silakan. Sufian Suhaimi. Bukan. Silakan. Setahu saya lah cikgu, ayat susunan biasa tu, ayat yang biasanya ada subjek kat depan ayat. Maksudnya, subjek dulu. Lepas tu diikuti dengan predikat. Barulah jadi ayat. Manakala predikat tu unsur yang menerangkan subjek. Dan subjek itu adalah yang menerangkan, predikat adalah yang menerangkan subjek. Ayat songsang pula, dia macam terbalikkan je lah cikgu. Senang je. Itu dia. Yang songsang terbalik lah cikgu. Okey. Terbalik yang macam mana tu, Kiam? Baiklah, kita tanya pula ya. Sekarang ni, Kiam dah cakap dah. Ayat songsang tu, ayat terbalik lah. Dia katakan kita lihat dahulu. Ayat susunan biasa, betul. Okey. Ayat yang subjeknya diletakkan di hadapan ayat. Mendahului predikat. Okey. Manakala ayat susunan songsang ialah ayat yang seluruh atau sebahagian predikatnya diletakkan di hadapan ayat. Kita tengok contoh ayat. Contoh ayat, rakyat di negara ini perlu melestarikan alam sekitar. Cikgu nak tanya siapa? Shu. Mana subjek bagi ayat ini? Mana subjek dan juga mana predikat? Silakan. Shu. Saya rasa kalau untuk subjek rakyat di negara ini. Kalau untuk predikat perlu melestarikan alam sekitar. Ya, betul. Ya, betul, Syu. Subjeknya ialah rakyat negara ini. Baiklah. Ayat songsang pula kan? Kita tanya siapa ya? Izzuddin lah sekali lagi kita tanya Izzuddin. Boleh? Izzuddin. Okey, contoh ayatnya. Okey ke? Nampak tak contoh ayat tu? Okey. Mana satu subjek bagi ayat ini? Subjek, cikgu kata tadi ayat songsang predikat kat depan. Jadi maknanya kat sini popular di Malaysia tu predikat lah kan? Dia tanya kita pula tu. Jadi? Saya yakin kuasa air terjun tu subjek dia. Saya kunci jawapan saya. Wah. Siap kunci jawapan ya. Okey, adakah awak pasti awak kunci jawapan dia? Jawapannya adalah betul ke salah, Mari cikgu? kita lihat betul ke? Ya, betul. Subjeknya ialah kawasan air terjun merupakan subjek bagi ayat songsang ini. Okey. Itu dia. Kita teruskan. Sebenarnya Fizi, nak songsangkan ayat ni ada dua cara, ada dua susunan lah ayat songsang sebenarnya. Satu pendepanan seluruh predikat dan satu lagi ialah pendepanan sebahagian predikat. Okey, nak tahu macam mana? Mari kita lihat. Cikgu nak suruh Ili lah cuba jawab. Ili yang cantik. Silakan Ili. Okey, ayatnya ialah, ini ayat biasa, pembuangan sampah sarap akan mencemarkan alam sekitar. Jadi, first kali kita kena tahu subjek dan predikatnya. Dekat sini, predikatnya ialah, subjeknya ialah pembuangan sampah sarap ialah subjek, manakala predikatnya ialah akan mencemarkan alam sekitar. Kalau kita nak songsangkan ayat tu, predikat mesti berada di hadapan dan subjek di belakang. Jadi ayat saya, ayat saya ialah kita akan mencemarkan alam sekitar, pembuangan sampah sarap. Ya, betul. Itu dia. Nampak tak? Pembuangan sampah sarap akan mencemarkan sekitar bila kita songsangkan subjek dia ke subjek dia ke belakang, predikatnya ke hadapan dan jadilah ayat yang disebutkan. Ini dinamakan apa tahu Fizi? Apa dia? Pendepanan seluruh predikat. Pendepanan cikgu ya. Pendepanan seluruh predikat. Ada satu lagi. Baik, kita cikgu. tanya pula dengan Adham. Adham. Mana dia Adham ni? Ayat seterusnya. Baik Adham. Silakan.
Okey. Saya nak jawab. Okey, ayatnya. Air terjun Telaga 7. Air terjun Telaga 7 itu ialah subjek ayat. Manakala predikatnya pula amat dikagumi sebagai air terjun paling cantik. Saya berpendapatlah bahawa ayat ni, predikat ni boleh dipecahkan kepada dua. Jadi ayat ini boleh ditukarkan menjadi ayat songsang. Amat dikagumi air terjun Telaga 7 sebagai air terjun paling cantik. Itu dia. Baiklah, kita lihat ya. Ini maksudnya yang disebutkan oleh Adham tadi. Dia boleh terbahagi, predikat terbahagi, amat dikagumi sebagai air terjun paling cantik. Ya. Jadi sebenarnya untuk kita songsangkan ayat tadi kan ada dua cara, ya, kan? Bukan sahaja dua cara lah. Kita dapat lihat dekat sini pendepanan predikat itu sendiri ada dua cara juga, iaitu sama ada kita nak letakkan ke hadapan amat dikagumi atau kita nak letakkan di hadapan sebagai air terjun paling cantik. Boleh, Fizi. Okey, dalam bahasa Melayu boleh macam ni. Ini dinamakan sebagai ayat susunan songsang. Jadi ini adalah pendepanan sebahagian sahaja predikat, ya. Okey. Cikgu nak bawakan kad asbas. Formula kad asbas. Kad asbas tu apa, Cikgu? Kad asbas tu ialah ayat susunan biasa, ayat susunan songsang. Jadilah apa, Fizi? Kad asbas. Asbas. Baiklah. Okey. Kad asbas ini sebenarnya cikgu tandakan dengan SP. S tu ialah subjek, P tu ialah predikat. Tak payah kita nak sebut subjek predikat, kita buat SP. Kemudian kad asbas PS. Kad SP ini ialah ayat susunan biasa, manakala PS, P1, SP2, P2, SP1 adalah ayat susunan songsang. Alamak, apa itu P1, P2? Nanti dulu. Baik, Cikgu nak tanya dulu. Daripada segi kad ini kan, kalau kita pandang sekali pandang kan, okey, kita nak tanya Kiam. Kiam nampak apa? Apa yang Kiam boleh rumuskan daripada formula ini? Silakan Kiam. Apa yang saya boleh rumuskan dari kad asbas, saya nampak ayat susunan biasa tu subjek di hadapan dan predikat di belakang. Tapi kalau ayat disongsangkan, kedudukan subjek dah berubah. Sama ada di belakang ataupun di tengah-tengah ayat, cikgu. Ya, bagus. Baru saya faham. Ayat songsang ni, predikat dia mesti di depan. Dan tak semestinya subjek tu berada kat belakang ataupun kat tengah-tengah ayat. Boleh je kat tengah-tengah. Ya, bagus. Betul tu Kiam. Bagus. Maknanya dia dah nampak, Fizi. Nampak tak? Bila kita lihat, buat macam ni, bila kita terang panjang-panjang dengan ayat, murid tak berapa nampak. Tapi kalau kita terangkan dalam keadaan simbol, murid boleh nampak. Betul lah. Ayat susunan biasa, subjek di hadapan, predikat di belakang. Apabila kita nak songsangkan ayat, predikatnya pula pergi ke hadapan. Subjeknya sama ada ke belakang atau di tengah. Itulah dinamakan sebagai kad apa, Fizi? Kad asbas. Kad asbas. Dekat tangan saya pun ada kad asbas ni. Ya, betul. Saya harapkan abang saya Abbas pun akan gembira dengan kad asbas. Baik, cikgu. Ya, Fizi. Jadi, Fizi, kita nak lihatlah contoh jawapan murid-murid kita tadi tu. Macam mana kita nak gunakan, nak aplikasikan formula kad asbas kita ini. Ya, boleh, Fizi? Boleh, cikgu. Okey, baiklah. Tadi kita ada sebut pendepanan seluruh predikat. Dan satu lagi pendepanan sebahagian predikat, kan? Baik, cikgu. Mari kita lihat. Tadi pendepanan seluruh predikat ialah akan mencemarkan alam sekitar, pembuangan sampah sarap. Apa yang Fizi pula nampak? Tadi asyik tanya murid je, anak tanya Fizi. Apa yang Fizi nampak? Saya nampak, cikgu, di awalnya adalah predikat dan di hujung adalah subjek, cikgu. Betul. Bagus. Maknanya Fizi pun dah faham. Saya dah faham, cikgu. Jadi sebab ada kad maknanya asbas di depan saya, cikgu. Baik, cikgu. Ya, maknanya Fizi dah fahamlah bahawa bila pendepanan seluruh predikat, maknanya semua predikat kita hantar ke hadapan ayat. Manakala subjeknya kita letakkan di belakang ayat. Itu namanya pendepanan seluruh predikat. Baiklah, kita nak tengok pula. Ini paling-paling kata orang tu mencabar sedikit. Kita nak lihat pendepanan sebahagian predikat pula. Baiklah. Bagaimana, cikgu? Ini dia. Cikgu dah tunjukkan pendepanan sebahagian predikat, nama pun sebahagian. Betul tak? Betul, cikgu. Apabila sebahagian, maknanya ada bahagian-bahagiannya lah. Jadi, ini namanya predikat terbahagi yang mana kita boleh hantar sebahagiannya ke hadapan dan sebahagiannya kekal di belakang. Ataupun dia boleh saling bertukar tempat, Fizi. Okey, macam ni. Okey, amat dikagumi, P1. Air terjun Telaga 7 ialah subjek. Dan sebagai air terjun paling cantik, P2. Kenapa dia P2? Cuba kita lihat ayat dia yang asal. Ayat dia asal ialah air terjun Telaga 7.
amat dikagumi sebagai air terjun paling cantik. Sebab tu dia jadi sana tu P1 dan ini P2. Tapi bila kita songsangkan, kita bawa P1 ke hadapan. Okey, baiklah. Kemudian ada satu lagi bentuk yang mana ayatnya ialah sebagai air terjun paling cantik, air terjun Telaga 7 amat dikagumi. Apa jadi kat situ, Fizi? Ada predikat di permulaan, seterusnya kita ke subjek, dan seterusnya predikat di penghujung ni, cikgu. Betul. Inilah namanya predikat sebahagian atau pendepanan sebahagian predikat yang mana P2 dah pergi ke hadapan. Tadi yang tadi tu P1-nya di hadapan. Sekarang ini P2 di hadapan. Manakala P1-nya berada di belakang. Ya, murid-murid sekalian. Jadi kita dah menggunakan, mengaplikasikan kad asbas kita. Jadi maknanya formula untuk subjek ataupun predikat terbahagi ini ialah subjeknya berada di tengah-tengah. Predikatnya mengapit. Mengapit kiri dan kanan. Baik. Subjek. Formulanya ialah P1S P2 dan P2S P1. Baik, kita harapkan kawan-kawan yang berada di Google Meet dan juga di rumah boleh faham apa yang cikgu terangkan. Kita rehat seketika, kita minum air dulu, kita kembali selepas ini untuk Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, hos anda pada hari ini bersama dengan Cikgu Masita kita. Hari ini kita akan belajar pasal bahasa Melayu sintaksis, segalanya bermula di sini. Baik Cikgu, kita terus ke soalan contoh Cikgu. Ya, betul Fizi. Kenalah bagi contoh soalan. Soalan contoh supaya murid kita tahu macam mana soalan sintaksis ni nanti ya. Ya Cikgu, silakan. Khususnya ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang ini ya. Baiklah, Cikgu nak minta Kiam lah bacakan petikan. Kiam silakan. Baik. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Anda pernah menyaksikan diorama dasar laut? Jika anda berhasrat untuk menyaksikannya, silalah berkunjung ke Akuarium dan Museum Marine University Malaysia Sabah AMUMS. Melalui lautan ke AMUMS ini, pembelajaran mengenai hidupan marin menjadi lebih interaktif. Panoramanya sungguh mengagumkan. Pembinaan AMUMS ini untuk menginspirasikan pemeliharaan hidupan laut. Ruangan atrium memaparkan diorama menyelam di Taman Pulau Sipadan. Ruangan ini menimbulkan sensasi visual seperti berada di bawah dasar laut yang kaya dengan biodiversiti marin. Wow, itu dia. Baiklah Fizi. Macam kita dengar rakaman suara kalau kita pergi dekat tempat lawatan macam akuaria kan yang betul, bercakap dekat tu kan. Terasa macam berada di Langkawi Cikgu. Baik Cikgu. Baiklah kita teruskan. Ini adalah soalan contoh untuk tukarkan ayat susunan biasa yang bergaris kepada ayat susunan songsang. Tapi sebelum tu Fizi, cikgu nak kena pesan dekat murid-murid kita ni dan juga murid-murid yang sedang menonton di rumah ya. Cikgu nak pesan supaya pertama kena baca arahan Fizi. Betul, ya. Kemudian bacalah petikan diikuti dengan tumpukan kepada perkataan yang bergaris ataupun ayat yang bergaris ya. Kemudian kenal pasti subjek dan predikat yang tadi kita dah buat tu. Seterusnya gunakan kad ataupun formula kad asbas ini untuk membantu membimbing kita mendapatkan jawapan. Kemudian tukarkan ayat menjadi ayat susunan songsang ya. Ada 6 markah kat situ. Ya, betul. Memang rugi kalau kita tak meneliti contoh soalan ini ya. Betul, baik, betul Fizi. Okey. Jadi kita teruskan. Kita nak minta Zorif lah cuba jawab soalan ni. Zorif, silakan Zorif. Ni cikgu. Baik. Okey, ayat yang pertama, panoramanya sungguh mengagumkan. Jadi mula-mula kita kena perhatikan dulu mana subjek dan mana predikat. Jadi subjeknya ialah panoramanya, predikatnya ialah sungguh mengagumkan. Bila saya guna kad asbas ni, saya menggunakan teknik PS. Teknik PS. Baik. Jadi saya perlu pindahkan predikatnya ke hadapan dan subjeknya berada di belakang. Jadi jawapan saya ialah sungguh mengagumkan panoramanya. Betul ke tak Fizi? Saya rasa betul cikgu. Betul? Ya. Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Ya, betul lah Itu dah Fizi. tepukan yang paling gemuruh untuk kawan kita. Zorif. Maknanya betul Zorif. Subjeknya ialah panoramanya. Betul. Betul sungguh mengagumkan
merupakan predikat. Ya, Jadi cikgu. apa kita nak buat? Kita dah ada formula kad asbas. Yang mana tadi SP, ini kedudukan yang awal. Kemudian kita nak tukarkan kepada PS. Apa dia PS? Predikat dan subjek. Jadi jadilah dia sungguh mengagumkan panoramanya. Senang tak Fizi? Senang cikgu. Senang. Okey, baiklah kita tengok soalan yang kedua, ayat yang kedua, ayat bergaris yang kedua tadi ya. Kita nak minta Adham pula lah jawab. Okey. Adham siap dia angkat tangan. Itulah. Silakan Adham. Okey, untuk ayat kedua yang bergaris, pembinaan AMUMS ini untuk menginspirasikan pemeliharaan hidupan laut. Subjek ayat ini, pembinaan AMUMS ini. Dan predikatnya untuk menginspirasikan pemeliharaan hidupan laut. Jadi dengan menggunakan kad asbas kita ni, saya membawa predikat semua ke depan dan subjek ke belakang. Jadi ayat saya untuk menginspirasikan pemeliharaan hidupan laut ini, hidupan laut pembinaan AMUMS ini. Ya, terima kasih. Baik. Kita tengok dahulu jawapan yang diberikan Adham tu betul ke salah? Jawapan yang diberikan oleh Adham betul lah Fizi. Ya, tepukan untuk Adham. Ya. Baiklah, maknanya Adham pun dah faham untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsa. Baik, cikgu. Perlu membawa predikat ke hadapan, subjek ke belakang. Kita lihat pula ayat bergaris yang ketiga. Siapa nak cuba jawab soalan ni? Saya pilih Ili cikgu. Ya, baik. Ili Silakan, angkat tangan Ili. dulu. Okey, Ili. Silakan Ili. Okey. Ayat yang ketiga ialah ruangan ini menimbulkan sensasi visual. Jadi apa yang kita tahu kalau ayat biasa subjek di hadapan iaitu subjek dekat ayat ni ialah ruangan ini, manakala predikatnya ialah menimbulkan sensasi visual. Jadi kalau kita nak tukarkan ayat biasa ke ayat songsa, predikat kita mesti berada di hadapan. Jadi jawapan saya ialah menimbulkan sensasi visual ruangan ini. Itu dia Ili. Wow. Betul ke Fizi? Saya rasa macam betul cikgu. Macam betul ya? Mari kita tengok sama-sama. Ya. Ya. Itu dia. Menimbulkan sensasi visual ruangan ini. Betul lah Syabas Fizi. kepada Ili. Hebat. Baiklah. Baik. Apa yang dilakukan? Fizi kat sini, Ya, cikgu. Ili telah pindahkan predikat ayat ke hadapan. Subjek pula diletakkan Ke di belakang. belakang. Ya, jadi jadilah ayatnya menimbulkan sensasi visual Ruangan ruangan ini. ini. Ya. Baiklah. Baik. Jadi dekat sini kita dah nampak dah. Untuk yang asas ni murid-murid kita dah Faham. faham bagaimana bentuk ayat songsang itu ya. Baiklah Fizik, Baik, kita cikgu. nak cubalah murid kita ni dengan soalan contoh yang kedua. Baik, Boleh? cikgu. Boleh cikgu? Baiklah, cikgu nak minta Izzuddin tolong bacakan petikan. Silakan Izzuddin. Bila cikgu, bahan dua. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kakak ayat songsang yang bergaris kepada ayat susunan biasa tanpa mengubah maksud asalnya. Dahulu, sering kelihatan burung botak upih di habitat semula jadinya, iaitu di kawasan hutan paya bakau. Kini, untuk melihatnya dari dekat, kita perlu ke Zoo Negara dan Zoo Taiping. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memelihara populasi burung botak upih. Perhilitan dan Zoo Negara telah menjalankan program pelepasan semula burung botak upih di Kuala Kuala, Perak pada tahun 2007. Dapat membantu meningkatkan semula populasi burung botak upih program ini. Wow, sekali dengar suara Izzuddin ni seakan-akan saya mendengar suara di radio. Macam mengimbau kembali je Fizik. Hanya di radio. Menyanyi cikgu ya. Baik. Baiklah. Okey. Bukan orang Perak ke? Ni. No. Tahu tak mana tempatnya ni? Memang Kuala Gula tahu dah Perak cikgu. ni. Zoo Taiping tu belakang rumah saya dah cikgu. Oh, itu dia. Zoo Taiping nak? Zoo Taiping. Baiklah. Kita nak teruskan. Fizi ya. Baik cikgu. Jadi soalannya. Ya, Shu. Ya, Shu. Kenapa Shu? Tadi kita cuma belajar tukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Sekarang ni soalan dia tukarkan ayat songsang kepada ayat biasa. Macam mana nak jawab ni cikgu? Itu persoalan daripada Shu. Shu, janganlah panik Shu. Kita kan ada kad asbas. Betul tak Fizi? Kad asbas kan ada. Kita guna je kad asbas ni, nampak tak? Baiklah, tak apa. Kita cuba ya. Kita cuba Shu ya. Cuba sama-sama Baiklah. Shu ya. Shu jangan risau abang ada okey Shu. Baik. Silakan cikgu. Baiklah.
Soalan dia, tukarkan ayat susunan songsang yang bergaris kepada ayat susunan biasa. Patutlah Syu bimbang. Tadi yang kita belajar tu Fizi, ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Tiba-tiba ada pula arahan tukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa. Kita nak minta Ili lah cuba jawab. Silakan Ili. Boleh cikgu. Okey. Ayat pertama, sering kelihatan burung botak upih di habitat semula jadinya. Jadi saya tahu ayat ni ialah ayat bersusunan songsang. Menggunakan kad asbas, saya dapat tahu predikat satu ialah sering kelihatan, manakala subjeknya ialah burung botak upih dan predikat kedua ialah di habitat semula jadinya. Jadi kalau kita nak tukarkan ayat songsang kepada ayat biasa, saya cuma tukar subjeknya berada di hadapan dan predikatnya berada di belakang. Jadi jawapan saya, burung botak upih sering kelihatan di habitat semula jadi. Betul. Mari kita lihat jawapan yang diberikan oleh Ili. Sering kelihatan burung botak upih di habitat semula jadinya. Okey, dia menggunakan formula P1SP2. Jadi kita lihat jawapan yang dibuat oleh Ili tadi. Burung botak upih sering kelihatan di habitat semula jadinya. Betul. Ya, itu dia. Ya. Ili. Okey, baik. Silakan cikgu. Baiklah, kita nak tengok pula lah Fizi. Soalan ataupun ayat bergaris yang kedua. Okey. Kita cuba tanya. Tu baru nak suruh bah. Adham dah angkat tangan dah. Silakan Adham. Silakan Adham. Bakal pakar bahasa ni cikgu. Ya, patut dia bergebut dari tadi dia je angkat tangan kan. Silakan Adham. Okey, untuk ayat kedua yang bergaris, untuk melihatnya dari dekat, kita perlu ke Zoo Negara dan Zoo Taiping. Okey, kan kita nak ayat susunan songsang ini ditukarkan kepada ayat susunan biasa. Jadi kita kena kenal pasti subjek dulu. Okey, jadi subjek untuk ayat ini ialah kita. Okey, jadi berdasarkan kad asbas yang cikgu ajar kami untuk buat, kami dapati bahawa bila saya gunakan P1S, P2, ayat ini apabila ditukarkan akan jadi sedikit pelik. Jadi saya gunakan P2 S P1. Jadi ayatnya kita perlu ke Zoo Negara dan Zoo Taiping untuk melihatnya dari dekat. Agak-agak Fizi, betul ke jawapan yang diberikan oleh Adham tu? Bukan main panjang lebar lagi dia menerangkan tadi kan? Saya rasa memang tepat. Ya. Dan betul cikgu. Ya, baiklah kita lihat sama-sama ya. Okey. Adham menggunakan kad asbas P2S, P1. Adham beritahu tadi, hantarkan saja subjek ke hadapan. Pulangkan semula. Pulangkan semula. Baik, P1 dan P2-nya ya. Baiklah, jadilah ayat dia kita perlu ke Zoo Negara dan Zoo Taiping untuk melihatnya dari dekat. Betul lah Fizi. Ya, itu dah. Ya, tepuk sikit kawan-kawan untuk Adham. Baiklah, kita tak sabar untuk melihat ayat yang ketiga. Baik, cikgu. Syu pula nampaknya dah mengangkat tangan terlebih dahulu. Baiklah, Syu silakan. Syu dengan Adham ni macam berebut-rebut ya. Baik, silakan Syu. Cikgu, okey, sekarang ni saya nak gunakan formula kad asbas PS dan SP. Okey, di mana kita tahu kalau untuk kalau ayat songsang, dia punya predikat berada di hadapan. Jadi sekarang ni untuk tukarkan kepada ayat susunan biasa, saya bawakan predikat tadi ke belakang. Dia akan jadi SP. Jadi jawapan saya ialah program ini dapat membantu meningkatkan semula populasi burung botak upih. Yang keborang tadi. Baiklah. Fizi, kita lihat jawapannya ya. Ya, cikgu. Okey. Syu menggunakan SP untuk susunan biasa. Susunan songsang dia, Syu mengenal pasti ayat ini merupakan ayat susunan songsang yang mana kedudukan pendepanan seluruh predikat. Jadi predikat dia PS ya. Jadi maknanya jawapan Syu ialah apa tu? Program ini dapat membantu meningkatkan semula populasi burung botak upih. Ya, syabas kepada Syu. Betul jawapan Syu. Fizi, nampaknya kita bagi soalan susah pun murid kita boleh jawab kan? Tadi kita buat yang asas iaitu menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Lepas tu kita uji murid kita. Tukarkan ayat susunan songsang pula kepada ayat susunan biasa.
Boleh mereka menjawabnya ya. Selepas ni cikgu kita bagi susah sikit cikgu. Ya, lepas ni kita kena bagi soalan. Kita bagi dia orang berkerut muka kejap lagi. Tapi lepas ni kita nak buat permainan sikitlah Fizi. Permainan cikgu. Okey, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kawan-kawan yang sudi menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, hos anda pada hari ini ditemani oleh Cikgu Masita kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor bercerita pasal bahasa Melayu, sintaksis segalanya bermula di sini. Baik cikgu, tadi kan kita dah bagi beberapa contoh soalan kepada semua kawan-kawan kita. Saya nak cabar dia orang cikgu, bagi yang susah-susah sikit cikgu, boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Sebab itulah cikgu sengaja bawakan kotak ajaib tu Fizi. Oh, ya ke? Ya, kotak dalam kotak ajaib ni ada apa cikgu? Adalah. Ada apa? Ada soalan kuis. Ya, soalan kuis. Jadi Fizi, cikgu berikan kotak ajaib itu kepada Fizi untuk mengendalikan soalan kuis kita. Baik, saya buka ya cikgu ya. Ya, buka baik-baik, berasap sekarang. Ke ada apa-apa kena baca ke cikgu? Jampi sikit. Perampung Ising. Baik cikgu. Dah terbuka. Baik, dah terbuka. Gelak-gelak juga kawan-kawan. Di tangan Abang Fizi sekarang ni ada satu soalan yang harus dijawab oleh semua kawan-kawan yang ada kat sini. Saya nak minta cikgu pilih salah seorang cikgu. Oh, cikgu pilih ya? Cikgu pilih cikgu. Baiklah, cikgu nak pilih... Siapa? Zorif lah. Okey, Zorif. Baik, Zorif. Dengar baik-baik soalan daripada Abang Fizi ni. Tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat amat mendukacitakan. Tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat amat mendukacitakan. Jadi cikgu? Itu ayatnya Fizi ya? Itu ayatnya cikgu. Baiklah, jadi kita nak buat apa ayat itu? Kita nak tukarkan ayat susunan biasa kepada susunan songsang. Kita tengok berdebar menunggu jawapan dari Zorif. Zorif nampak pucat kat situ ya. Tadi Abang Fizi baca soalan. Tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat amat mendukacitakan. Jadi bila saya tukarkan jadi ayat songsang, jadilah amat mendukacitakan tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Awak kunci jawapan awak tu Zorif? Kunci. Okey. Oh, kunci. Jawapannya ada pada Fizi. Jawapannya memang betul. Itu dia, Zorif. Okey. Baik. Ini soalan seterusnya ya. Okey, Zorif dah lega dah. Nampak dia punya muka dah merah-merah sikit dah. Tadi nampak pucat. Baik cikgu, ini siapa cikgu? Baiklah, kita nak uji siapa ya. Ili lah pula. Ili. Okey. Ili kembali pucat nampaknya. Okey. Okey, Ili dengar baik-baik Ili ya. Okey. Belilah produk mesra alam bagi mengurangkan beban kepada alam sekitar. Belilah produk mesra alam bagi mengurangkan beban kepada alam sekitar. Okey, Ili, tukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Silakan Ili. Ayat susunan biasanya yang tadi tu ialah belilah produk mesra alam bagi mengurangkan beban kepada alam sekitar. Jadi kalau saya songsangkan bagi mengurangkan beban kepada alam sekitar, belilah produk mesra alam. Ya, itu dia Ili. Baik. Betul cikgu. Ya, betul jawapannya ya. Betul cikgu. Baiklah. Baik, yang seterusnya saya nak cari soalan yang susah sikit cikgu ya. Cari susah lah Fizi. Okey, ini susah cikgu. Ya, betul. Ini memang susah. Siapa cikgu nak bagi ni cikgu? Yang susah-susah ni kita cuba bagi dekat bakal kita punya pakar bahasa. pensyarah bahasa dan linguistik. Kita nak persilakan Adham untuk menjawab soalan ini. Adham, jangan malu Adham. Okey, Adham dengarkan baik-baik soalan ini, okey. Sikap sesetengah pihak industri yang tidak bertanggungjawab terhadap pembuangan sisa toksik menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Saya ulangi, sikap sesetengah pihak industri yang tidak bertanggungjawab terhadap pembuangan sisa toksik menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Silakan Adham, tukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Silakan.
Okey, ayat Abang Fizi tadi, sikap sesetengah industri yang tidak bertanggungjawab terhadap pembuangan sisa toksik ialah subjek ayat. Okey. Kemudian menyumbang kepada pencemaran alam sekitar ialah predikat ayat. Jadi, apabila kita nak songsangkan ayat, maka kita kena tukarkan kedudukan subjek dan predikat. Baik. Jadi, dengan menggunakan keasbas Cikgu Masita tadi, saya bawa predikat ke depan dan subjek ke belakang. Jadi, jawapannya ialah menyumbang kepada pencemaran alam sekitar, sikap sesetengah pihak industri yang tidak bertanggungjawab terhadap pembuangan sisa toksik. Itu dia. Wow. Alah, betul ya Fizi. Walaupun Betul, ayat cikgu. Fizi bagi panjang, cikgu dah risau dah tadi. Kan dapat tak Adham menangkap apakah soalan yang diberikan oleh Fizi ya? Nampaknya bukan saja Adham dapat menuliskan semula ayat yang dibacakan oleh Fizi, DJ kita, Ya, tetapi dapat juga memberikan jawapannya dengan tepat. Itu ya? dia. Baiklah. Syabas kepada Adham. Ini bermakna ke semua kawan-kawan saya yang ada dalam Google Meet ni, cikgu, memang fokus terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini, cikgu. Betul. Baik. Ada lagi soalan Fizi? Ada, cikgu. Yang ini kita bagi susah sikit, cikgu ya. Okey, cikgu pilih siapa, cikgu? Cikgu nak pilih yang mana? Cikgu nak pilih Kiam. Kiam. Okey. Kiam, jangan Kiam saja, Kiam. Okey, Kiam. Dengarkan baik-baik soalan daripada Abang Mung ini. Baik. Dengar ya. Penerapan nilai murni merupakan entiti yang penting untuk melestarikan alam sekitar. Saya ulangi. Penerapan nilai murni merupakan entiti yang penting untuk melestarikan alam sekitar. Okey. Okey, penerapan nilai murni merupakan entiti yang penting untuk melestarikan alam sekitar. Jawapan saya... Cikgu pula yang berdebar lah, Fizi. Okey, abang pun berdebar sekarang ni. Berdebar, duk-dap. Ya. Okey. Saya tak berapa pasti, tapi jawapan saya, untuk melestarikan alam sekitar, penerapan nilai murni merupakan entiti yang penting. Betul, Fizi? Saya rasa macam betul, cikgu. Oh, baiklah, betul. Alhamdulillah. Baik. Okey. Baru nampak dia punya senyum si Kiam ni. Ya, betul. Okey, baik. Yang seterusnya, cikgu. Ya. Cikgu nak pilih siapa, cikgu? Kita nak pilih Izzuddin lah. Okey, Izzuddin. Izzuddin jejaka kita yang tampan. Okey, dengarkan baik-baik, Izzuddin. Jabatan Alam Sekitar, JAS, berperanan sebagai agensi yang menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekitar. Abang ulangi. Jabatan Alam Sekitar, JAS, berperanan sebagai agensi yang menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekitar. Silakan, Izzuddin. Okay, jadi ayat yang abang bagi tadi ialah Jabatan Alam Sekitar JAS berperanan sebagai agensi yang menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekitar. Jadi bila kita songsang ke ayat tu, dia akan jadi berperanan sebagai agensi yang menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekitar Jabatan Alam Sekitar JAS. Ya, itu dia. Wow, abang rasa bangga betul lah dengan adik abang pada hari ini. Ya Allah, semuanya fokus. Ya, betul. Dan kita dah tak ada siapa-siapa lagi dah. Kita cuma ada tinggal seorang lagi yang kita belum uji pengetahuannya kan. Baiklah, kita nak minta Shu pula menjawab soalan kuis seterusnya. Okey, Shu. Shu okey, Shu? Tarik nafas, Shu. Hembus. Okey. Alahai. Okey, Shu. Shu dengar baik-baik tau. Abang nak cakap ni, cik. Baik. Pihak sekolah dan ibu bapa perlu menyalurkan nilai moral kepada generasi muda berkaitan kepentingan menjaga alam sekitar. Abang ulangi. Pihak sekolah dan ibu bapa perlu menyalurkan nilai moral kepada generasi muda berkaitan kepentingan menjaga alam sekitar. Silakan, Shu. Okey, jawapan saya kepada generasi muda, pihak sekolah dan ibu bapa perlu menyalurkan nilai murni moral tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Itu dia. Betul. Ya. Tepuk sikit kawan-kawan. Betul. Ya, bagus murid kita. Baik. Fizi, nampaknya semua murid kita dapat menjawab soalan kuis yang diberikan daripada kotak ajaib tersebut, ya. Data ajaib dah lah, semuanya boleh jawab, Fizi. Itu dia. Jadi maknanya ini cikgu berikan soalan-soalan yang diberikan tadi. Soalan ini dipetik dan diubah suai daripada pengurusan sampah dan penerapan nilai-nilai murni Dewan Siswa bilangan 6 2021. Ya, cikgu ambil bahannya dari situ. Maknanya nanti murid-murid bolehlah buat latihan. Dan baik, kita cikgu. sampai ke
akhirnya kita nak minta seorang murid lah untuk buat rumusan. Boleh? Boleh cikgu. Kita nak jumpa siapa cikgu? Zorif lah buat rumusan. Zorif, silakan. Zorif untuk buat sedikit rumusan apa yang kita belajar selama 1 jam pada hari ini berkenaan dengan topik sintaksi, segalanya bermula di sini. Silakan Zorif. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ingin saya rumuskan pada slot hari ini ialah untuk menguasai aspek sintaksis, pertamanya kita perlu menguasai asas binaan ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat. Yang kedua, slot SPM 2021 hari ini membolehkan saya dan kawan-kawan saya yang lain untuk mengenal pasti ayat tunggal susunan biasa dan ayat susunan songsang. Dan saya juga dapat membezakannya kerana kebiasaannya ayat susunan biasa subjeknya berada di hadapan dan predikatnya berada di belakang. Baik. Dan ayat susunan songsang akan berlaku pendepanan predikat sama ada seluruh predikat ataupun sebahagian predikat sahaja. Dan saya sangat gembira kerana cikgu telah mengongsikan formula keasbas yang mudah untuk saya ingat, yang mana ada teknik SP, PS, P1, SP2, P2, SP1, yang mana insya-Allah semoga dengan tip-tip yang cikgu kongsikan pada hari ini saya akan cuba untuk elakkan kecuaian yang sering saya lupakan, khususnya dalam aspek sintaksis ini semasa dalam peperiksaan nanti insya-Allah. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor. Terima kasih kepada kawan-kawan dekat Sekolah Agama Menengah Rawang, SMK Kota Kemudian dan juga SM Sains Batu Pahat Johor yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Masita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Masita. Jaga diri baik-baik Cikgu. Ya, Fizi sama juga. Semoga apa yang Cikgu ajar pada hari ini dapat memberi berkat kepada semua ya. InsyaAllah, mudah-mudahan ya Fizi. Yang baik dari Allah, yang kurang khilaf itu dari kelemahan Cikgu ya. Betul. Cuma Cikgu harapkan supaya murid-murid kita berusaha sehabis baik buat yang terbaik dalam menghadapi peperiksaan SPM 2021. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam sukses daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera khusus kepada anak-anak yang akan menduduki SPM tahun 2021. Ambil peluang ini untuk manfaatkan Didik TV, ya, belajar bersungguh-sungguh untuk kita meningkatkan pencapaian SPM kita. Kepada anak-anak SMK Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor, saya harapkan anda dapat meningkatkan prestasi agar kita dapat kekalkan pencapaian 100% ya, 3 tahun berturut-turut. Ya, saya harapkan anda akan dapat mencipta kejayaan ini. Saya ambil peluang ini juga untuk mengucapkan tahniah kepada Puan Masita dan semua guru-guru yang telah pun berkhidmat dengan cemerlang untuk mendidik anak-anak kita. Saya ucapkan selamat berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.